may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Saya duduk tak apa ya tuan-tuan. Saya risau balik goyang-goyang. Terima kasih kepada ustazah dan untuk makluman hadirat macam kuliah pula. Tuan-tuan dan puan, kami di sini adalah untuk memberikan khidmat. Jadi jangan risau, sebarang maklum balas tu bagi pada kami, kita akan perbaiki. Sebab kita jalan jauh ni. Pak kata ustazah kata tadi, banyak pengorbanan yang kita bagi kan. Jadi setiap orang ada kesukaran yang dihadapinya dan dilepaskan ni untuk lepas ke sini. Jadi kalau ada apa-apa makluman, bagi je, jangan risau. Bukanlah mesti kita orang kata terlalu ikut jadual kan. Kalau ada, sebab ini pun mungkin baru pertama kali ustazah kita bekerjasama. Jadi mungkin kita tak biasa lagi dengan kaedah atau pendekatan masing-masing. Jadi kami terbuka, dialu-alukan. Jangan risau, tak ada makan hati. Kami di sini makan daging banyak. Risau badan jadi besar kan. Okey, insya-Allah. Jadi kami ambil maklum dan kita akan perbaikilah ustazah dan juga tuan-tuan dan puan semua. Dan kita pun dalam mengambil pendekatan, kita perbaikilah secara mana yang perlu diperbaiki itu, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, seperti khulasah sedikit semalam, yang mana saya nampak agak ajaib tu. Baru saya tahu rupanya salji ni dia ada kemujaraban tertentu. Dia boleh menyembuhkan kaki-kaki orang-orang yang telah penat berjalan kaki memanjat bukit semalam. Saya nampak ajaib sungguh. Baru saya tahu. Kalau saya tahu awal kita cek salji dah. Kan? Jadi Masya Allah kan. Tuan-tuan dan puan, saya ambil maklum lah teguran-teguran dan sumbang saran tu, insyaAllah kita perbaiki, tak masalah. Jadi kita nak berbalik kepada tema dan juga pengisian yang kita nak kongsikan dalam hujrah kita kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita mendarat di Istanbul. Kita telah ziarah ke makam dan insyaAllah kita akan update info-info yang mungkin saya terlepas pandang semasa di Istanbul. Jangan risau. Yang kedua, kita terbang ke Shalul Urfa. Pula tu naik bas hampir 2 jam terus ke Yaman. Nak pergi mana sebenarnya ni? Kan? Persoalan-persoalan yang selalu ditimbulkan. Dan kita beruntung kerana Allah Ta'ala bagi kita banyak jawapan Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman tak ada sadaran dia nak cari. Perkara paling asas yang mereka tak boleh jawab adalah apakah tujuan hidup di dunia. Betul? Kita ada, walaupun mungkinlah kehidupan kita ni banyak kekurangan, tidak banyak harta, mungkin ada tak kurang sihat, banyak cabaran kita, tapi Alhamdulillah kita tahu tujuan hidup kita di dunia hanya untuk mendapat mardhatillah, insya-Allah. Dan keridhaan Allah ni sangatlah hebat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca Quran, kita jumpa ada satu surah yang memberi satu pengiktirafan khusus kepada sahabat-sahabat Nabi sebagai golongan yang meridai Allah dan diridai oleh Allah. Dan kita dapat tahu bahawa keridhaan Allah ni bukanlah sesuatu yang mudah untuk dapat. Dan juga diberikan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi cara kita nak mendapat kasih sayang dan keridhaan Allah itu adalah barangkali Allah mentakdirkan kita untuk menjalankan jalan-jalan yang tertentu. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kalau tak silap saya, boleh simak semula. Allah berfirman, mafhumnya, barangkali kamu tak suka perkara yang berlaku pada kamu, tapi Allah kan, barangkali kamu tak suka perkara yang berlaku pada kamu, tapi dia baik bagi kamu. Tapi barangkali kamu suka, nak sangat sesuatu tu pada kamu, tapi Allah tak bagi pada kamu kerana ia tak baik pada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Kita ni tak tahu. Jadi barangkali kita rancang sesuatu tak jadi, tapi rupanya Allah buka jalan yang lebih baik. Jadi antara prinsip-prinsip nak mendapat keridhaan Allah tu begitulah. Barangkali kita tak suka benda yang berlaku pada kita, tapi kita cuba dengan hati yang dia tu. Tapi bukan bermakna kita duduk diam saja. Kita perbaiki keadaan. Jadi di situlah kita tengok di sini dalam permusafiran kita kali ini, kita bawa ke Yaman ni dulu. Antara tema utamanya ialah jejak Nabi Ibrahim. Jadi apa yang kita nak bawa dengan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dan puan? Siapa Nabi Ibrahim ni? Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam-macam gelarannya yang diberi kepada Nabi Ibrahim ni. Yang pertama, Khalilullah.
Yang kedua, bapa para nabi. Ini antara dua gelaran yang masyhur dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dan juga beliau merupakan nabi yang pertama daripada barisan nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang diduga dengan sehebat-hebatnya. Maka untuk kita melihat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah antara usaha-usaha yang kita buat. Kerana kita lihat Nabi Ibrahim ni dalam kehidupan seharian kita tak terpisah sebenarnya, kan? Bila kita solat, kita selawat, kita sebut nama Nabi Ibrahim, kan? Kemudian bila kita solat, kita menghadap ke mana? Kita menghadap ke Baitullah, ke Kaabah. Siapa yang bangunkan? Nabi Ibrahim dan anaknya. Kita rukun Islam kelima, kita buat haji. Siapa? Peristiwa haji itu dinisbahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya mungkin tuan-tuan, insyaAllah lah tuan-tuan dalam halakah ni mungkin tak maklum, tapi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain tak biasa ataupun tak perasan sebenarnya sebagaimana kasih dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya di situ juga ada kedudukan istimewa Nabi Ibrahim di hati umat Islam. Dan kita masyhur dengan selawat Ibrahimiyah, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita nak melihat sosok perwatakan kehebatan Nabi Ibrahim ni, antara lain selain kita membaca tentang sirah Nabi Ibrahim, adalah kita lihat apa yang berlaku dalam peristiwa hidupnya. Jadi daripada semalam kita ke ada Yaman, kita melihat bukan Nabi Ibrahimnya, tapi kita lihat musuhnya Nabi Ibrahim itu. Jadi daripada penerangan yang kita terima adalah dimaklumkan bahawa yang menjadi musuh Nabi Ibrahim ini, Namrud ini, perwatakan dia memang sangat zalim lah. Maksudnya dia mengumpulkan manusia dari berbagai latar belakang, kemudian memaksa untuk menjadi syirik. Jadi ini adalah satu kemungkaran yang boleh kata sangat hebat, menggunakan kuasa untuk melakukan kezaliman. Jadi kalau kita nak tengok pula karakter si Namrud ni, bagaimana rupanya, kenapa yang boleh jadi takabur sangat ini, maka sebab itu kita memperjalankan diri kita melihat kepada Bukit Bukau, indahan. Walaupun nampak indah, tetapi terselip di situ adalah kita lihat hari ini kita datang dengan bas, dengan kapal terbang, dengan segala susah payah. Pun orang kata hati tu macam berdebar-debar nak naik bukit, nak turun bukit, kan? Tapi bila kita tengok binaan-binaan yang dibina di situ pada zaman dahulu, tanpa ada kren, tanpa ada kereta, tanpa ada kapal terbang, tidakkah itu sesuatu kekaguman? Pastilah sangat lagi lebih hebat. Tetapi sebenarnya dia tidaklah hebat. Allah nak tunjukkan kerana akhirnya dia ditipu oleh siapa? Namrud ni. Ditipu hatinya, bahkan tu ustazah, oleh syaitan. Sebab dia rasa oleh kerana kemampuan dia mengerahkan rakyatnya untuk membina binaan sebesar-besarnya, dengan kubur yang dibina di tempat yang sangat tinggi, yang orang pun susah nak pergi, yang kita tengok kambing pun kurang. Tetapi dia rasa dia hebat melebihi Allah Ta'ala. Jadi dia sebenarnya tertipu. Walaupun dia boleh bina kubur isteri ahli keluarganya di atas bukit dengan segala susah payah, sebenarnya dia itu tidak ada nilainya daripada Allah SWT. Jadi kita melihat sebenarnya kehebatan Nabi Ibrahim tu daripada kacamata perspektif kita melihat musuhnya. Sehebat itu musuh Nabi Ibrahim, maka Allah memilih Nabi Ibrahim dan zuriat keturunannya sebagai golongan yang memperjuangkan kebenaran dan keimanan. Jadi kalau kita lihat musuh dah hebat, hero-nya mesti berpuluh-puluh ratus juta kali ganda lagi hebat. Dan itulah Nabi Ibrahim yang kita bacakan selawat ke atas dia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat ya tuan-tuan dan puan di kiri kanan ni, tidakkah hati kita terus tertanya-tanya, macam mana kita manusia yang kerdil, Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk menguasai muka bumi ini, kan? Perhatian-perhatian kita. Jadi kalau kita fikir orang zaman dahulu, seperti mana yang telah saya nyatakan semalam, bagaimana Allah menyuruh kita untuk kita bermusafir, untuk melihat kehebatan orang-orang yang dulu, tetapi Allah binasakan sekelip mata sahaja kerana kezaliman dan kekufuran mereka. Jadi ini sebenarnya Allah memberi kita tuition percuma. Tuition
mission percuma dalam masa yang sama kita dapat rihlah, dapat ziarah kan, dapat menikmati suasana yang mungkin cuaca di tempat kita agak panas, di sini kita menikmati cuaca yang sejuk. Jadi ini semua adalah kurniaan Allah Ta'ala. Seharusnya kita bersyukur dan memanjat kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim itu tadi, Namrud itu akhirnya Allah Ta'ala utuskan, diutuskan nyamuk sahaja untuk masuk ke dalam telinga Namrud, dan akhirnya matilah Namrud itu kerana seekor nyamuk. Walhal sekarang kita sudah melihat dengan mata kepala kita, dan kita masih lagi tertanya-tanya hingga hari ini, macam mana Namrud boleh bina binaan-binaan yang di atas bukit-bukit yang tinggi. Tetapi akhirnya Allah nak tunjukkan bahawa, wahai Namrud, kamu tu tetaplah manusia, dan Allah Ta'ala sajalah yang maha hebat. Nyamuk aja, angkat nyamuk aja. Dan hari ni kalau kita cuba relate ataupun kita cuba hubungkan dengan situasi sekarang, mungkin sebelum ini kita manusia begitu angkuh dengan binaan-binaan kita yang hebat-hebat, teknologi kita yang hebat, teknologi drone kan, boleh bom orang tanpa ada kapal terbang, tanpa pemandu, boleh buat kezaliman kan. Tapi akhirnya apa Allah Ta'ala hantar? Allah hantar satu makhluk yang kita tak nampak. Hari ini namanya adalah COVID-19. Bergegar dunia hari ini bukan sebab gempa bumi, tetapi kerana makhluk yang tak nampak yang Allah ciptakan. Maka di sini di mana peranan iman kita? Kita berbalik kepada penghayatan kita kepada sirah Nabi Ibrahim. Kita tidak ada jalan yang lain, hanyalah kembali beriman, bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala muliakan dia, dan kerana dia memperjuangkan kebenaran dan keimanan ini, dan dimusnahkanlah Namrud itu dengan segala kesombongan dan kehancurannya. Kalau kita lihat juga tuan-tuan dan puan, walaupun masyhur Namrud ini dengan binaan-binaannya, tapi hari ini cuba kita tanya balik, mana je binaan Namrud yang kita nampak? Mana je? Sikit tu je. Adalah 3-4 bukit kan? Tapi kalau kita hubungkan dengan sirah dan juga sejarah umat Islam, merata-rata sejak kita sampai ke Turki ni, merata-rata kita lihat ada tempat-tempat yang dinisbahkan dengan Nabi-Nabi, para wali, ulama, sultan-sultan yang soleh, masih kekal binaannya walaupun dilanda gempa bumi. Nampak tak di situ Allah cuba mendidik hati kita supaya bila kita berjalan itu, maka bukakanlah mata hati kita. Mahfuz ayat yang lain Allah Ta'ala kata, sebenarnya yang buta itu bukanlah mata mereka, bahkan hati mereka, kerana tidak dapat, mereka mempunyai penglihatan tidak dapat melihat, mempunyai pendengaran tidak dapat mendengar kan. Jadi sebab itulah orang kata hasrat kita menjayakan insya-Allah pemusafiran ini. Jadi insya-Allah kita akan terus menjejak. Jadi kita sudah tahu taraf kehebatan Nabi Ibrahim itu dengan lawatan ke Yaman, dan kini kita cuba cari tempat-tempat yang ada hubung kaitnya dengan Nabi Ibrahim, dan kita cubalah dalam masa yang sama kita berhubung dan juga berkenalan dengan saudara-saudara Islam kita di sini, dan kita cuba lihat apa aktiviti yang dapat kita terlibat. Jadi kita jadualkan pada hari ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada lawatan ke Masjid Halilur Rahman yang dinisbahkan dengan tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Gua yang dikatakan tempat Nabi Ibrahim lahir. Kemudian kita juga sebenarnya dijadualkan untuk bertemu dengan satu NGO yang membuat khidmat atas semangat Nabi Ibrahim ni. Kalau kita ingat, Nabi Ibrahim ni juga dia mempunyai satu kisah. Kalau Nabi Ibrahim ni makan, dia tak suka makan sorang-sorang. Dia suka ajak jiran-jiran ataupun orang yang lalu lalang depan rumah je. Kisah ni agak masyhur. Jadi ini juga orang kata memuliakan tetamu, memuliakan jiran ni adalah salah satu sifat-sifat ataupun ciri-ciri Nabi Ibrahim. Dan di Urfa kita difahamkan ada sebuah NGO yang cuba mengambil ciri-ciri ini, yang mana mereka menyediakan makanan secara percuma kepada golongan yang memerlukan. Kita dijadualkan untuk bertemu dengan NGO ini. InsyaAllah kita akan kita hubungi pihak sana, dan dia sedang menunggu kehadiran kita lah. Kita akan tengok balik sama ada pagi atau petang, kita akan pergi insyaAllah. Dan secara amnya begitu, itulah atau cara jadual untuk hari ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan lawatan kita pada ini, kita akan tambah info-info dari semasa ke semasa dengan lawatan ke Urfa pada hari ini. Jadi wallahu ta'ala alam. Sekali lagi saya
mohon maaf lah atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan kalau ada maklumat dan maklum barang, jangan khawatir, boleh panjangkan kepada pihak urusan. Kita akan buat sebaiknya untuk kita perbaiki lah kalau ada apa-apa kekurangan tuan-tuan dan puan. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.